Terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk berbahas dalam RUU Anti Gangguan Seksual 2021 atau AGS yang dibentangkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam usaha menamatkan normalisasi gangguan seksual. Walaupun agak lambat sebenarnya, tapi tak apalah. Sekarang dah ada di Dewan yang tertinggi untuk berbahas. Dan dengan ini saya pun nak ambil kesempatan ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana diri sendiri berada dekat sini mendengar perbahasan, telah menunjukkan komitmen Menteri mengenai RUU AGS yang nak bentang pada petang yang mulia ini. Memang seperti rakan-rakan yang telah dikatakan bahawa pelanggaran berbentuk gangguan seksual ini bukan hanya kepada pihak wanita sahaja, tapi juga turut dirasai oleh kaum lelaki dan dengan izin transgender antara jantina yang menjadi parah dengan persekitaran yang terbuka tanpa sebarang penetapan undang-undang yang serius. Saya memang berharap akta yang dibentangkan ini walaupun masih terdapat berbagai segmen yang perlu dipertingkatkan, akan tetapi ianya sangat penting kepada masyarakat kita. Saya telah baca dalam berita, artikel, ucapan daripada pihak badan bukan kerajaan dan masyarakat sivil berhubung pandangan dan perhatian yang dipohon oleh kementerian. Biar saya merekodkan secara rasmi melalui perbahasan ini, kementerian perlulah sentiasa berbuka kepada pandangan, sentiasa kaji kepada keadaan semasa dan memberikan perhatian kepada isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan gangguan seksual. Jangan sekadar lulus tubuh tribunal, jelajah ke sana ke sini, lepas itu tutup buku dan tidak ambil kira perubahan persekitaran. Memang dunia ini bergerak dengan pantasnya, sebegitu juga isu-isu sesebuah masyarakat. Maka saya mohon agar kementerian menetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali membuatkan kajian lampangan, terima pandangan masyarakat, badan bukan kerajaan, masyarakat sivil, rujuk pakar-pakar yang berkaitan, ambil kira cadangan dan perhatian pertubuhan antarabangsa dan sentiasa menambah baik undang-undang ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya memang sokong RUU AGS 2021, tapi saya pun nak memohon penjelasan daripada kementerian berhubung dengan perwakilan pihak ketiga, kelayakan pihak ketiga dalam melaporkan aduan gangguan seksual dan mewakili bagi pihak mangsa, contohnya ahli keluarga. Minta mohon kementerian menjelaskan dengan selanjutnya. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan daripada kementerian mengenai perbicaraan di tribunal dengan kehadiran perwakilan pengamal undang-undang ini. Adakah sebarang penetapan yang dibuat dalam menentukan keperluan, keparahan dan kepentingan dalam mendapatkan bantuan guaman? Datuk Seri Yang di-Pertua, saya berharap kementerian memang boleh bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Sumber Manusia dan juga Jabatan Perdana Menteri, terutamanya bahagian hal ehwal undang-undang, dalam memberikan perhatian kepada kempen pengetahuan dan kesedaran anti gangguan seksual, bermulalah di peringkat sekolah, menara ganding, tempat kerja dan sebagainya. Kita kena sebarkan betapa para isu ini dan pengetahuan anti gangguan seksual perlu diterapkan dalam masyarakat agar mereka mengenali dan menilaikan persekitaran mereka. Kesedaran dan didikan ini adalah sangat-sangat penting. Mungkin Menteri boleh jelaskan apakah pendekatan-pendekatan yang telah diadakan sedang diambil oleh kementerian termasuk dengan izin cross-ministry engagement.
Kita pun sudah ada banyak projek yang sudah berjaya seperti Blue Ocean Strategy, strategi Lautan Biru, yang di mana kita mengurangkan kadar jenayah dengan kerjasama polis di Kementerian Dalam Negeri, tentera dalam Kementerian Pertahanan. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita perlu sentiasa ingat bahawa sesebuah negara tidak akan makmur jika rakyat kita tidak dilindungi. Saya memang melihat serius agenda membanteras gangguan seksual ini. Rakyat perlu dilindungi. Rakyat perlu diberi persekitaran, sekolah yang selamat, tempat kerja yang selamat, rumah yang selamat, masyarakat yang selamat. Ingat, gangguan seksual juga termasuk dengan izin. No is no, even if the person is a legal partner. Maka saya berharap pelaksanaan akta ini akan meliputi segala interpretasi, jangan ada kecacatan. Datuk Seri Yang di-Pertua berkenaan dengan penilaian bukti. Mohon Menteri menjelaskan mekanisme tribunal dalam menilai bukti gangguan seksual. Adakah ianya akan ditentukan dengan kehadiran perwakilan perundangan sahaja? Beralih kepada keadaan mendapatkan keadilan, kita ambil contoh. Jika mangsa adalah seorang bekerja dan diberhentikan kerja tanpa sebab yang kukuh, serta realitinya adalah pekerja tersebut menghadapi gangguan seksual daripada majikan. Menurut pengubaran ini, adakah mangsa boleh merujuk kepada tribunal dalam mendapatkan keadilan dan pada masa yang sama merujukkan kes pemberhentian kerja dia kepada Mahkamah Perusahaan dalam mendapatkan keadilan dan pampasan yang sewajarnya? Bolehkah kedua-dua perbicaraan ini yang asas tuntutannya berbeza berlangsung dengan serentak atau pada masa yang sama? Datuk Seri Yang di-Pertua, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, akta ini sangat penting melindungi masyarakat kita daripada gangguan seksual. Harapan saya hanya satu saja. Jangan berhenti setakat akta ini. Sentiasa usahakan yang terbaik, kaji selidik penambahbaiknya dan ingat adalah menjadi tanggungjawab kementerian dalam melindungi masyarakat kita daripada berhina. Dengan inilah saya menyokong sepenuhnya rang undang-undang anti gangguan seksual 2021. Sekian sahaja, terima kasih.